Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 5 dari kelas KQD akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Implikasi Relativisme Pasca Moden dalam Kehidupan. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Abdullah bin Mustafa, Siti Khadijah binti Ahmad Khazir, Nur Fairuz Aliyah binti Muhammad Daud, Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Yazid, Muhammad Naufal bin Azman dan Muhammad Mizal Daniel bin Wan Mansur. Isi kandungan kajian kami terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, pengenalan. Bahagian kedua, latar belakang kajian, objektif kajian, skop kajian dan sorotan literatur. Bahagian ketiga, metodologi kajian. Bahagian keempat, konsep relativisme, ciri-ciri relativisme, implikasi relativisme dan cabaran relativisme pasca moden dalam kehidupan dan kesimpulan. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan. Ideologi merupakan satu pemikiran atau gagasan yang dibentuk atau diikuti oleh masyarakat tertentu dalam mencapai kejayaan dan kesejahteraan secara global. Relativisme bermaksud teori yang menerima kewujudan kebenaran yang berlainan yang disokong oleh kelompok masyarakat atau sesebuah budaya. Pasca moden, definisi pasca adalah selepas, sesudah dan setelah. Moden bermaksud masa sekarang berkait dengan masa kini dan yang terbaharu. Pasca modernisme bukan satu teori tetapi lebih kepada sikap atau minda yang ragu-ragu dan nilai yang menolak segala jenis teori berkenaan fenomena sosial. Latar belakang kajian ideologi pasca moden. Menurut Jean-François Lyotard 1924 hingga 1998 telah memperkenalkan istilah pasca moden dalam bidang falsafah pada tahun 1970-an. Menurut Anthony Giddens 1938 hingga kini, era moden telah menyebabkan masalah besar kepada kehidupan manusia. Ideologi pasca moden menafikan kuasa individu untuk mendakwa apa yang telah dibuktikan benar sebagai satu kebenaran. Bagi mereka, tidak wujud konsep kebenaran yang bersifat universal seperti kebenaran yang dibuktikan oleh akal. Aliran pemikiran ini telah menyerap masuk dan mencabar prinsip agama yang dipegang manusia moden, bahkan keseluruhan sistem kehidupan manusia. Gerakan ini cuba menggantikan sistem pemikiran moden termasuk ajaran agama sama ada dari aspek teori maupun praktikal. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian yang kami lakukan. Yang pertama, mengkaji latar belakang ideologi pemikiran relativisme pasca moden. Yang kedua, mengenal pasti asas dan ciri-ciri ideologi pemikiran relativisme. Yang ketiga, menghuraikan implikasi relativisme pasca moden dalam menafikan kebenaran dan hakikat kehidupan. Dan yang keempat, menganalisis cabaran yang dihadapi oleh pemikir relativisme pada masa kini. Skop kajian. Kajian ini hanya melibatkan pemikiran orang barat pada abad ke-18 ke atas dan dengan itu keputusan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada manusia abad kini. Kajian ini memfokuskan ideologi relativisme pasca moden dalam kehidupan yang memberi keraguan dalam masyarakat, tentangan dengan agama dan menafikan hak mutlak kebenaran. Kajian ini dihasilkan dengan bantuan rujukan dan sumber ilmiah daripada buku-buku, jurnal, surat khabar dan sebagainya. Sorotan literatur. Relativisme adalah salah satu ciri utama dalam fahaman pasca-modernisme. Ia merupakan sebuah teori yang memberi ruang kepada kepelbagaian pandangan dan menerima lebih dari satu kebenaran. Dengan perkataan yang mudah, ia menerima kewujudan pelbagai kebenaran yang didokong oleh pelbagai kelompok masyarakat atau kebudayaan. Nilai baik, buruk, betul, salah, sahih, batil adalah tidak bersifat mutlak. Sendawa dipandang sebagai kurang sopan oleh masyarakat barat tetapi dianggap normal oleh masyarakat timur. Memakai kasut di dalam rumah dianggap kurang sopan oleh masyarakat timur tetapi dianggap normal oleh masyarakat barat. Dalam arti kata lain, masyarakat yang berbeza kebudayaan akan memberikan nilai moral yang berbeza. Sesuatu yang dianggap tidak baik oleh sesebuah masyarakat mungkin dilihat sebaiknya oleh masyarakat yang lain. Ahmad Senawari, 2008.
Oleh itu, dalam erti kata yang lain, relativism ini adalah aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua sudut pandangan sama ada berlaku, iaitu semua kebenaran adalah relatif, iaitu saling kait-mengait kepada setiap individu. Secara umum, relativism boleh ditaktifkan sebagai penolakan terhadap bentuk kebenaran sejagat pasti. Berdasarkan definisi ini, kemungkinan terdapat pelbagai bentuk relativism. Relativism juga boleh dibincangkan dalam banyak bidang. Apa yang semua ada persamaan bentuk atau subbentuk relativism ialah kepercayaan bahawa sesuatu, contohnya ilmu atau akhlak, adalah relatif kepada prinsip tertentu dan menafikan bahawa prinsip itu benar-benar. Sebagai pemahaman dan pandangan etika, relativism juga berpegang bahawa baik dan jahat, betul dan salah bergantung kepada setiap orang dan budaya masyarakat. Muhammad Baharudin 2012. Oleh itu, masyarakat sekarang hendaklah faham dengan erti bagi relativism ini. Hal ini dikatakan demikian kerana relativism ini mempunyai pelbagai makna yang luas. Metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan semasa proses melakukan kajian. Di dalam kajian ini, pekaji menggunakan kajian kaedah induktif yang dikaitkan dengan penyelidikan kualitatif. Penyelidikan kualitatif ialah kaedah mengumpul data melalui temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen serta tidak bergantung kepada data atau maklumat yang berbentuk penomboran. Justru, pengkaji mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah pengumpulan data sebagai metode utama kajian ini. Kajian melalui pengumpulan data adalah kaedah kepustakaan, library research dan kajian teks. Menurut Syafi'i, seseorang penyelidik atau penulis menggunakan kajian kepustakaan dalam memperoleh data dan bukti berdasarkan kajian ke atas dokumen dan rekod-rekod kajian yang sedia ada. Latar belakang dan konsep relativisme. Fahaman atau ideologi relativisme ini wujud selepas kegagalan konsep modernisme untuk memberikan pemikiran yang baharu dalam memberikan solusi terhadap pandangannya dalam ilmu pengetahuan. Kedatangan konsep pasca modernisme yang menentang dan mengkritik konsep modernisme inilah yang akhirnya melahirkan ideologi relativisme pasca modernisme. Falsafah modernisme ini berpendapat bahawa manusia boleh berdiri sendiri dan mencapai kemajuan yang hanya menggunakan akal dan meninggalkan segala nilai-nilai agama dan Tuhan. Tokoh utamanya Francis Bacon 1991 hingga 1996 telah mengutarakan sains bagi menggantikan agama bagi membawa kesejahteraan kepada manusia. Okey, kita sambung. Datangnya fahaman golongan pasca modernisme ini mengkritik ideologi moden dan menolak bahawa kebenaran mutlak berasaskan kepada akal, objektiviti dan kaedah saintifik. Munculnya fahaman pasca modernisme ini adalah untuk mempertabatkan kembali nilai kemanusiaan setelah pemikiran moden dilihat gagal untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan. Golongan ini menganggap kebenaran adalah relatif dan tiada siapa pun yang berhak mendakwa apa yang dipegangnya benar kerana tidak wujud rujukan objektif untuk pembuktian benar atau palsu. Konsep relativisme iaitu kepercayaan bahawa pengetahuan, kebenaran dan piawaian moral ditetapkan oleh budaya, masyarakat dan konteks sejarah. Ciri-ciri asas relativisme. Secara am, terdapat beberapa ciri-ciri asas relativisme. Relativisme adalah pendekatan atau pandangan yang mengakui adanya variasi atau perbezaan antara budaya, nilai-nilai atau perspektif yang berlainan. Di bawah akan diterangkan beberapa ciri-ciri asas relativisme. Pertama, pelbagai perspektif. Relativisme mengakui bahawa ada pelbagai perspektif atau cara pendapat yang berbeza. Ini bermakna menghargai dan mengakui bahawa terdapat banyak cara untuk menyampaikan atau memahami sesebuah isu dan konsep. Yang kedua adalah toleransi. Relativisme mempromosikan
toleransi terhadap perbezaan pandangan dan kebudayaan. Ini bermaksud menerima perbezaan pandangan dan menghormati pendapat. Yang ketiga adalah kebebasan berbahasa. Relativisme juga mendorong kebebasan berbahasa dan menitik beratkan untuk menghormati hak individu untuk menyampaikan diri dalam cara yang sesuai dengannya. Ini membawa maksud kepelbagaian bahasa dan gaya komunikasi yang dibenarkan dan juga diterima oleh masyarakat sejagat. Dan yang keempat adalah budaya. Relativisme meraihkan perbezaan budaya dan konteks sosial dalam bahasa dan komunikasi. Bermakna penggunaan bahasa Melayu mungkin berbeza bergantung kepada budaya, tempat maupun kelompok sosial tertentu. Implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Pemahaman relativisme telah memberi kesan kepada kehidupan dan tamadun manusia. Hal ini kerana pemikiran yang berbentuk relativisme dan tidak mempunyai satu asas pemikiran yang kukuh, iaitu bertunjangkan wahyu dan akal rasional, akan memberi kesan negatif kepada epistemologi dan aksiologi yang memainkan peranan dalam memandu manusia untuk berfikir dan bertindak. Berentetan daripada itu, akan muncullah kehidupan atau suasana yang huru-hara dalam kalangan masyarakat. Implikasi pemikiran relativisme ini akan memberi kesan melalui beberapa aspek yang akan dijelaskan pada bahagian selepas ini. Seterusnya, implikasi relativisme pasca moden terhadap kepercayaan agama. Relativisme adalah suatu perkara yang berkait rapat dengan agama. Antara implikasi relativisme pasca moden terhadap kepercayaan agama ialah: yang pertama, toleransi dan menghormati perbezaan agama. Relativisme agama menggalakkan toleransi terhadap kepercayaan dan amalan agama yang berbeza. Ini bermakna menghormati kepelbagaian dan mengiktiraf hak setiap individu untuk memilih dan mengamalkan agama mereka sendiri tanpa dihakimi atau didiskriminasi. Yang kedua, kepelbagaian tafsiran. Relativisme agama mengakui bahawa setiap agama mempunyai tafsiran dan amalan yang berbeza. Ini bermakna setiap individu atau kumpulan mempunyai kebebasan untuk mentafsir ajaran agama masing-masing mengikut kepercayaan dan konteks budaya mereka. Yang ketiga, relativisme kebenaran agama. Relativisme agama menolak idea bahawa terdapat satu kebenaran mutlak, iaitu absolute truth dalam agama. Dalam konteks ini, tidak ada satu agama yang dianggap sebagai kebenaran universal yang berlaku bagi semua orang. Yang terakhir, pluralisme agama. Pluralisme agama bermakna fahaman yang menyamakan semua agama. Dalam arti lain, kebenaran itu wujud dalam semua agama dan syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Ia juga menekankan kepentingan dialog dan kerjasama antara agama untuk membina persefahaman yang lebih baik dan mencapai keharmonian antara penganut agama yang berbeza. Implikasi yang seterusnya adalah kepada moral atau etika masyarakat. Pemikiran ideologi relativisme ini akan membawa kepada masyarakat yang bebas berpegang dengan kebenaran mereka yang tersendiri. Apabila kebenaran tersebut diangkat tinggi, maka ia akan menular secara liar, lalu terhasillah kebenaran yang berbilang-bilang hingga mengelirukan masyarakat yang lain. Disebabkan itu, lahirlah konsep husnuzon yang menyimpang dari makna yang sebenar kerana masing-masing berpendapat bahawa setiap individu itu mempunyai alasan yang kukuh mengapa mereka berkelakuan sedemikian. Sikap membiarkan kemungkaran di kepercayaan mereka terhadap kebenaran relatif ada dicatatkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 79 mengenai kisah kaum Bani Israel yang suka kepada konsep membiarkan kemungkaran. Rumusannya, apabila ideologi relativisme ini semakin menular dalam kehidupan, maka setiap individu akan mula melakukan apa yang betul di mata mereka tanpa mempedulikan pada hakikat kebenaran yang sebenar. Pemikiran relativisme juga akan memberikan kesan kepada kebebasan menentukan hak asasi manusia. Relativisme merupakan ideologi yang berfikiran terbuka sehingga mereka menjunjung nilai-nilai moral yang dipraktikkan itu adalah benar walaupun bertentangan dengan nilai-nilai yang sedia ada.
Pemikiran yang dipraktikkan akan memberikan mereka kebebasan untuk melakukan kemungkaran kerana menganggap ia adalah kebebasan individu untuk menentukan jalannya. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada hari ini adalah muncul golongan lesbian, gay, bisexual, transgender iaitu LGBT atau dalam bahasa ringkasnya melakukan hubungan songsang atau di luar tabi'i yang saban hari makin menular dalam kehidupan masyarakat hari ini. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa pemikiran relativisme akan mendatangkan kesan yang negatif dalam kehidupan kerana segelintir masyarakat mengambil kesempatan di atas kebebasan untuk bersuara dan menuntut hak-hak asasi mereka bagi membenarkan perbuatan yang mereka lakukan, sedangkan kebebasan bersuara adalah bukan bertujuan untuk menyebarkan kesesatan. Cabaran ideologi relativisme era pasca moden. Fahaman relativisme sangat berbahaya kerana boleh menghakis keyakinan agama setiap umat Islam. Selain itu, wujud kepercayaan etnik dan agama sebagai reaksi ataupun cara yang membuatkan manusia semakin tidak mempercayai kebenaran sains, teknologi dan falsafah moden untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Seterusnya, kemunculan kumpulan LGBT untuk memperjuangkan hak mereka. Kemunculan mereka cenderung untuk mencampur adukkan pelbagai nilai, kepercayaan dan potret realiti yang berpecah belah. Akhir sekali, kehilangan penyakit sosial budaya dan pemujaan gaya hidup sensasi seperti adat yang berteraskan keseronokan. Kesimpulan daripada ideologi relativisme merujuk kepada perbincangan tentang perkembangan yang pesat mengenai ideologi relativisme. Jelas kepada kita bahawa ia berteraskan kepada akal dan pemikiran manusia semata-mata. Di era pasca modernisme yang berpegang kepada kebenaran yang bersifat relatif dan menolak kebenaran mutlak, ia jelas bertentangan dengan prinsip yang dianjurkan oleh Islam. Kebebasan dalam pemikiran dan pandangan yang dibawa oleh relativisme sedikit sebanyak menjejaskan keaslian agama Islam. Menurut Islam, wahyu Tuhan bersifat mutlak yang mana tidak boleh ditafsirkan sewenang-wenangnya tanpa dipandu oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam erti kata lain, ideologi yang dibawa di era pasca modernisme ini adalah bertentangan dengan prinsip dan nilai agama Islam. Maka dengan itu, ideologi pasca modernisme bukanlah satu platform yang setimpal untuk agama Islam yang berdiri dan bertapak. Melalui perbincangan yang telah dikemukakan, kita mendapati betapa pentingnya bidang falsafah, agama dan kemanusiaan, termasuk yang berasal dari khazanah intelektual Timur dan Islam, yang mana perlu dikaji kembali serta diajarkan dengan lebih bersungguh-sungguh di institusi-institusi pendidikan, khususnya kepada pendidikan di tahap menengah dan tinggi. Melalui pembelajaran yang mendalam terhadap bidang-bidang ini, kita dapat menentukan arah baru dalam perjalanan menuju masa depan. Untuk dapat menentukan arah, maka falsafah dan pandangan hidup bangsa ini seperti etos kerja, gaya hidup dan orientasi budaya perlu diperbaharui. Tanpa arah yang jelas dan tanpa falsafah hidup yang sesuai dengan waktu budayanya sendiri, bangsa ini hanya akan kekal menjadi bangsa kuasa-kuasa besar dunia, yang mana saling bersaing untuk memastikan arah peradaban global dalam bidang ekonomi, politik, ideologi maupun kebudayaan. Untuk itu, sistem pendidikan kita sama ada metod pengajian dan isi kokurikulum haruslah diperbaharui dan ditingkatkan mutunya serta sepadan dengan tuntutan dan paradigma tersebut. Sampai di sini saja pembincangan kami tentang relativism. Mohon maaf anda tersilap kata
Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih.